Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk kali ini, cikgu akan terangkan tajuk subset. Okay, masih lagi di bawah modul yang kedua, set. Jadi untuk hari ini, subset. Okay, simbol yang akan kita gunakan untuk subset adalah seperti ini, iaitu dia seperti huruf U yang diterbalikkan ke sebelah kanan. Okay, subset. Okay, kita berkenal dulu dengan subset. Okay, subset ialah suatu set yang ada di dalam suatu set yang lain. Okay, bermaksud kita ada satu set semester. Dalam satu set semester kita ada satu set, dan di dalam set itu terdapatnya satu set yang lain. Itu yang kita panggil sebagai subset. Okay, sub ni maksudnya pecahan. Pecahan kepada set itu. Okay. Kita lihat contoh ini. Set semester, okay, sama dengan X lebih besar atau sama dengan 1 dan X lebih kecil atau sama dengan 10. Okay, bermaksud set semester ini adalah suatu nilai daripada 1 sampai 10. Okay, simbol ini menunjukkan termasuk 1, termasuk 10. Okay, jadi kita senaraikan semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Okay, kita wakilkan dalam bentuk gambar rajah Venn. Okay, set semester. So kita senaraikan semua unsur-unsur dalam set semester. Okay, 1 sampai 10. Okay, kemudian di dalam set semester ini kita ada set P, yang mana set P ini adalah nilai X di antara 1 hingga 10. Okay, perhatikan perbezaan simbol ini. Kalau simbol ini bermaksud termasuk 1 dan termasuk 10, ini lebih besar atau sama dengan. Kalau seperti ini bermaksud dia hanya lebih besar tapi tidak boleh sama dengan. Okey, ini kita baca dari di antara 1 hingga 10. So yang ini dari 1 hingga 10. Jadi set P ialah nilai daripada nilai di antara 1 hingga 10. Di antara 1 hingga 10 bermaksud tidak termasuk 1 dan 10. Jadi kita senaraikan semua set P 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey, ini dalam bentuk ayat. So kalau dalam bentuk gambar rajah, daripada gambar rajah Venn ini, so kita bulatkan untuk mewakili set P. Okey, ini adalah set P. So kita labelkan dia sebagai set P. Okey. Seterusnya set Q. Okey, set Q ialah nombor gandaan 3. Jadi daripada 1 sampai 10 ini kita akan dah keluarkan set P, iaitu nombor di antara 1 hingga 10. Kemudian kita ada lagi satu set, iaitu nombor gandaan 3. Jadi di antara 1 sampai 10 ini nombor gandaan 3 yang kita ada ialah 3, 6 dan 9. Jadi dalam gambar rajah Venn ini, so kita bulatkan set Q. Okay, so ini adalah set Q 3, 6, 9. So kalau daripada gambar rajah Venn ini kita dah dapat kenal pasti subset. Okay, apa itu subset? Suatu set yang ada di dalam suatu set yang lain. Okay, so di sini kita lihat Q, set Q dia berada di dalam set P. Okay, set Q berada di dalam set P. So dalam bentuk gambar rajah. So dalam bentuk ayat kita boleh tulis seperti ini. Q subset P. Okey, Q subset P. Bermaksud Q dia berada di dalam P. Ini P. So Q berada di dalam P. Okey. Kemudian kalau soalan minta bilangan set Q. Okey, bilangan unsur set Q, so kita boleh kira lah bilangan unsur dia ada 3. So ini bilangan unsurnya ada 8. Okey, so itulah
set. Okey, seterusnya kita akan lihat bagaimana menentukan bilangan subset. Okey, jadi dalam suatu set kita boleh kenal pasti berapa bilangan subset yang boleh dibentuk ataupun yang boleh dihasilkan. Okey, yang mana bilangan subset boleh ditentukan dengan menggunakan rumus 2 kuasa n. Okey, 2 kuasa n, di mana n ini ialah bilangan unsur. Okey, n ialah bilangan unsur. Okey, kita lihat contoh sebelum itu. Okey, simbol-simbol yang digunakan di dalam subset. Okey, yang pertama, okey, yang kita dah lihat tadi dalam slide yang pertama, U yang diputarkan ke kanan ini, okey, mewakili subset. Macam huruf C ni. So dia mewakili subset. Manakala kurungan yang di dalamnya tidak ada unsur ataupun simbol seperti ini, dia ada bulat kemudian ada potong. Kalau dalam istilah Greeknya kita panggil sebagai pi. Okey, yang mana ini mewakili set kosong ataupun tiada unsur. Okey, ataupun tiada unsur. So 2, 3. Okey, 3 simbol ini yang akan kita gunakan di dalam menentukan bilangan subset. Okey, kita lihat contoh. Senaraikan semua subset bagi A sama dengan 1, 2, 3, 4. Okey, jadi dalam soalan ini set A unsur-unsurnya ialah 1, 2, 3, 4. Okey. So penyelesaiannya bilangan unsur di dalam set A iaitu n bagi A. N ni bilangan A. So kita ada 1, 2, 3, 4. So ada 4 unsur. Okey, 4 unsur. Jadi bilangan subset untuk set A, untuk set ini ialah 2 kuasa 4. Okey, ini 2 kuasa n ini, di mana n ini adalah bilangan unsur. So bilangan unsur untuk set A kita ada 4. Jadi 2 kuasa 4 bersamaan dengan 16. Okey, so kita ada 16 subset. Jadi kita nak senaraikan semua. Ini dia. So subset itu berkemungkinan unsur 1, 2, 3, 4, ataupun 1, 2, ataupun 1, 3, ataupun 1, 4, ataupun 2, 3, ataupun 2, 4, ataupun 3, 4, ataupun 1, 2, 3, ataupun 1, 2, 4, ataupun 2, 3, 4, ataupun 1, 3, 4, ataupun 1, 2, 3, 4, ataupun set kosong ataupun pi. So kalau kita kira ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So ada 16 subset untuk set A. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Senaraikan semua subset bagi P sama dengan S, K, R. So kita nak tahu ada berapa subset. So penyelesaian dia, kita kira dulu bilangan unsur. Jadi bilangan unsur dalam set P iaitu NP sama dengan 3. 1, 2, 3. Jadi bilangan subset dalam set P ialah 2 kuasa 3. Okey, 2 kuasa 3. So kita dapat 8. Jadi contoh-contoh subset yang berkemungkinan ialah S sahaja, ataupun K sahaja, ataupun R sahaja, ataupun SK, ataupun SR, ataupun KR, ataupun SKR, ataupun set kosong. Okey, itulah cara bagaimana kita menentukan bilangan set.